Hai para pelajar, selamat bertemu kembali. Okey, hari ini cikgu nak menerangkan topik tingkatan 1 yang ramai murid-murid menghadapi masalah bab 6, topik persamaan linear. Okey, sebelum kita mulakan, murid-murid, para pelajar, tolong subscribe channel kita, channel Saintis Matematik, supaya anda mendapat video-video terbaru yang cikgu akan buat, dan cikgu akan membuat video-video yang melibatkan buku teks anda juga. Okey, jadi kita masuk kepada pembelajaran hari ini. Okey. Jadi, hari ini kita nak belajar persamaan linear. Persamaan linear, kita akan nampak beberapa jenis huruf. Dalam satu persamaan tu, mungkin contohnya 2x tambah 6. Ini adalah persamaan linear dengan satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni tengok. Ada 1x saja. Okey. Kalau cikgu letak macam ni, dia ada dua pemboleh ubah. Okey. Nampak tak huruf? Boleh ada dua huruf, boleh ada satu huruf. Okey. Still kita panggil sebagai persamaan linear, still kita panggil sebagai persamaan linear. Kalau cikgu letak 2x kuasa 2 tambah 2y, ini bukannya persamaan linear. Kenapa? Dia ada kuasa 2. Okey, ini serba sedikit tentang asas yang kamu perlu ingat. Jadi untuk hari ini, kita masuk kepada macam mana kita nak selesaikan persamaan linear equation. Okey. So yang ini senang saja, kamu kena ingat pattern. So dalam video ni cikgu akan terangkan 6 pattern. Pastikan anda ingat 6 pattern tu. Jumpa pattern tu, gunakan cara yang digunakan untuk pattern tu. Okey, kita mula buat soalan nombor 1. Okey. 2x tambah 4. Okey. Jadi, dalam soalan ni, kalau anda perhatikan, kita ada x. So, sebelum kita nak buat apa-apa, pastikan dulu x ini bernilai positif. Nampak tak? Depan ni tak ada apa-apa, maksudnya x ini bernilai positif. Kalau bernilai positif, biarkan dia di tempat asalnya. Nampak tak? Kalau nilainya positif, biarkan dia di tempat asalnya. Kita akan gerakan 4 ni. Okey. Ingat sekali lagi, huruf yang kita nak cari nilainya, pastikan dia positif. Kalau dia positif, kita nak dia seorang saja berada di depan tanda sama dengan. Jadi, gerakan dia ke sebelah kanan kamu. Di sini dia positif, apabila bergerak ke sana, dia akan menjadi negatif. Nampak tak? Sekarang 2x sama dengan 6 tolak 4. Okey. Settlekan dulu. 6 tolak 4 jawapannya 2. Lagi satu perkara sebelum ulang kaji. Kalau cikgu letak 2x, maksudnya 2 darab x. Okey. Di sini 2x maksudnya 2 darab x. Jadi kalau cikgu nak cari nilai x, 2 yang ni kita akan bawa sini akan jadi bahagi. 2 bagi 2 dapat nilainya 1. Jadi nilai x ialah 1. Jadi kita akan pergi kepada soalan lagi satu dalam pattern nombor 1. Okey, cuba perhatikan ya. Okey, first ini yang kita nak cari nilai. Okey, tengok dia positif. Jadi tak payah buat apa-apa. Biarkan dia di sana. Jadi 5y. Kita tak buat apa-apa. Kita akan bawa negatif 6 ke sini. Jadi negatif bergerak ke sana akan jadi positif. 5y sama dengan 14 tambah 6. 5y sama dengan 20. Y sama dengan 20 bahagi 5 dan jawapannya ialah 4. Y sama dengan 4. Ini merupakan soalan pattern pertama yang paling mudah. Jadi kita akan tengok kepada soalan pattern nombor 2. Pattern nombor 2 ni dia lain sikit. Sebab apa? Dia akan ada 2y dalam soalan ni. Tengok sini pun ada y. Selepas sama dengan pun ada y. Jadi apabila buat soalan ni, apa yang murid kena buat? Kita tengok di mana nilai y lagi banyak.
Di sini ada 6Y, sini ada 1Y. Okey. Kalau tak ada apa-apa, boleh letak 1 sendiri. Jadi, sini nilainya banyak. Okey. Dan nilainya positif dan banyak. Okey. Jadi, yang kecil akan ikut yang besar. Ingat ya. Jadi, 6Y di sini nilainya ialah positif. Jadi, kita akan pindah ke sini, dia akan jadi negatif. So, yang pertama dah siap. Jadi, yang 5 ni kita akan bergerak ke kanan. Okey, di sini sudah ada 20. Tulis balik 20 tu positif. Ada juga, okey, nak tulis. Tak payah tulis sebab positif dia akan tersembunyi. Positif 5 pergi sana jadi negatif 5. 6Y tolak 1Y jawapannya 5Y. 20 tolak 5 jawapannya 15. 5Y maksudnya 5 darab Y. Jadi terus kita akan bahaginya dengan 15 dan jawapannya ialah 3. Jadi tengok, perhatikan lagi satu contoh untuk pattern nombor 2. Okey, di sini ada 5N, di sini ada 3N. Di mana nilainya besar? Mestilah 5N. Okey, kadang-kadang dia akan bagi macam ni. Okey, perhatikan soalan ni pula. Di sini pun ada 5N, di sini ada 2N. Jadi yang mana besar? Kita akan ambil yang ni sebagai besar. Kenapa? Sebab ini positif, ini negatif. So yang penting apabila kamu nak menilai yang mana kamu nak kekalkan, tengok yang mana nilainya besar dan juga positif. Okey, di sini nilainya besar, sini. So semua kita akan gerak ni yang akan pergi ke sini. So tersambung soalan tadi. Okey. So 5N dikekalkan. Letak dulu tanda sama dengan. Okey, 5N dikekalkan di sini. 3N ikut 5N. Jadi, di sini sebenarnya dia positif. So, apabila bergerak, dia akan jadi negatif. Sama juga, negatif 3 ni kita akan hantar pergi ke sana. 5 ni kita letakkan dekat depan. Di sini tadi tolak. Di sini dia akan jadi tambah. So, 2N sama dengan 8. Maka, N sama dengan 8 bahagi 2. Jawapannya 4. N sama dengan 4. Okey. Dan kita akan teruskan dengan soalan yang pattern nombor 3. Okey, pattern nombor 3 ni, kalau murid-murid perhatikan, pattern nombor 3 ni dia dalam bentuk pecahan. Okey, dalam bentuk pecahan. Nampak tak? Y per 3 sama dengan 8. So, apabila ada pecahan, tak ada masalah. Janji dia positif. Positif kan? Dapat. Kalau ada pecahan, dia duduk atas pecahan. Huruf yang kamu nak cari nilainya, kalau dia duduk atas pecahan dan bawahnya ada nombor, kamu tak boleh gerakan Y itu. Tak boleh ada pecahan. Sentiasa ingat, kalau kamu nak buat soalan persamaan linear, soalan tu mesti ada dalam garis lurus. Tak boleh ada pecahan. Jadi macam mana kita nak jadikan dia garis lurus? Bawa 3 ni pergi ke sini. Okey, di sini 3 ni sebenarnya bahagi. Kalau bahagi bergerak ke sana, dia jadi darab. Okey, so 8 darab dengan 3. Nah, letak dalam kurungan pun boleh. Kalau anda tak suka kurungan, nah, letak macam mana ni pun boleh, tak ada masalah. Jadi, Y sama dengan 8 kali 3, 24. Soalan yang mudah. Janji kamu ingat, kalau ada pecahan, mesti jadikan sebagai garis lurus. Baru boleh siapkan soalan tu. Jadi, kita tengok soalan yang pattern nombor 3 juga, kompleks sikit. Okey. Di sini, kita nak gerakan juga 3. Sebab kita nak jadikan dia garis lurus. Okey. Garis lurus maksudnya soalan dalam bentuk yang straight. Tak nak ada pecahan. Siapa yang kacau? 3 ni kacau. Kita buang 3 ni. 3 ni bahagi dekat sini. Pergi sana jadi darab. Sebelum itu, di sini tadi ada 1 nombor.
kita boleh terus letak macam ni. Kalau ada lebih dari 1, kita kena kurungkan dia. Maksudnya, kita akan buat kurungan Y tambah 24 dan letakkan 3 kat depan. Okey. Dan seterusnya siapkan. Okey, ini cikgu dah terangkan masa tingkatan 2. Okey, soalan tingkatan 2 ada satu video, soalan perkembangan. Murid-murid boleh belajar yang ni. Okey, cara nak buat perkembangan ni. Okey, jadi jawapannya 3 darab Y, 3Y, 3 kali 24, 72. Di sini 5Y. So, nilai yang mana banyak? Sini ada 3Y, sini ada 5Y. Yang besar dia. Jadi, dia akan ikut yang besar. Okey, 5Y tolak 3Y sama dengan 72. 2Y sama dengan 72. So, cikgu tulis kat sini. 2Y sama dengan 72. Jadi, Y sama dengan 72 bahagi 2. Nilainya ialah 36. Jadi, untuk pattern nombor 3, cikgu ada lagi satu contoh. Okey, negatif 8 tambah N sama dengan 5N per 4. Okey, soalan ni pun sama. Soalan kita kena, dia ada satu pecahan. Kita tak boleh buat soalan ni. Kita kena tulis dalam garis lurus. Jadi, siapa yang kacau? 4. So, bawa 4 ni ke sini. Negatif 8 tambah N sama dengan 5N. So, kembangkan. Okey, negatif 32, 4N sama dengan 5N. Sekarang bandingkan yang mana besar. Sini ada 5N, sini ada 4N. Yang besar ialah 5N. So, dia akan ikut yang besar. 5N tolak 4N sama dengan negatif 32. Jadi, 1N sama dengan negatif 32. Kamu boleh juga tuliskan N sama dengan negatif 32. Jadi, kita untuk video pertama ni, kita dah belajar 3 pattern. Tinggal lagi 3 pattern. So, murid-murid boleh melihat dalam video seterusnya untuk 3 pattern lagi untuk menguasai persamaan linear ni dengan penuh. Jadi, murid-murid jangan lupa untuk subscribe channel cikgu untuk video yang seterusnya. Terima kasih.